Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama Forum Perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hari ini saya akan bersama lagi beberapa orang rakan sekerja yang akan membincangkan tentang perkara 5 hingga 13 iaitu terbahagi pada 9. Saya boleh serahkan majlis kepada Rara ya. Terima kasih Adnan atas permulaan sebentar tadi. Saya Mariati Humaira akan bahaskan tentang perkara 5 iaitu kebebasan diri. Kebebasan diri bermaksud hak atau kebebasan yang kita punyai sebagai manusia dan setengah kebebasan asasi ini telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia. Hak dan kebebasan ini telah dijamin dan kebebasan asasi ini tidak boleh diambil daripada seseorang kecuali dengan keizinan perlembagaan. Setiap individu seharusnya tahu bahawa sebuah negara atau kerajaan telah mencatatkan undang-undang dan peraturan. Ini untuk mengekalkan kesejahteraan rakyat dan negara. Contohnya, seorang polis dalam menangkap 10 remaja yang sedang berkumpul di lorong tanpa berbicara antara satu sama lain, malah mereka terus dibawa ke badan polis. Pihak atasan perlulah beritahu dengan segera apa sebab yang menyebabkan mereka ditangkap dan hendaklah dibenarkan berunding dan dibelok oleh pengaman undang-undang pilihan mereka. Terdapat dua hak utama yang boleh dituntut oleh tahanan, iaitu hak mengetahui alasan ditangkap dan hak mendapat peguam. Hak mendapat peguam ini merupakan satu hak yang diberikan kepada tertuduh agar pembicaraan dapat dijalankan dengan adil. Sekiranya pihak polis tersebut tidak dapat memberitahu dengan segera apa sebab mereka ditangkap, maka pihak polis tersebut akan dikenakan tindakan tegas jika pihak berkuasa salah guna kuasa dan tata tertib untuk menangkap seseorang tanpa ada salah laku. Sekian. Ada apa-apa soalan ke yang boleh diajukan? Malaysia kini menghadapi situasi yang kritikal terhadap wabak penyakit COVID-19. Pada pandangan anda, apakah punca peningkatan kes ini? Pada pendapat saya, peningkatan kes ini adalah berpunca daripada sikap rakyat yang masih berdegil tidak mahu duduk rumah. Contohnya, segelintir rakyat yang masih mahu keluar melancong dan ada yang masih ke pusat beli-belah tanpa ada tujuan penting walaupun mereka tahu tempat tersebut mempunyai konteks rapat dengan penyakit COVID-19. Terima kasih. Saya Divashni dan saya akan cakap tentang perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Berdasarkan dengan pemahaman dan pengetahuan Perlembagaan Persekutuan ini adalah Undang-Undang Utama Rasmi Malaysia dan mengandungi 183 artikel. Setiap bahagian dalam perlembagaan ini mengandungi satu atau lebih artikel dan berkaitan salah satunya akan saya jelaskan adalah mengenai artikel 6. Perkara 6 menyatakan bahawa keabdian dan kerja paksa dilarang. Pasal pertama pada perkara 6 yang merupakan fasal yang amat penting menegaskan bahawa tiada seorang pun boleh ditahan sebagai abdi. Fasal kedua memberitahu yang segala bentuk kerja paksa adalah dilarang tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Seterusnya, fasal ketiga pada perkara 6 ialah kerja atau perkhidmat yang dikehendaki daripada mana-mana orang sebagai akibat daripada sesuatu sabitan atau dapatan bahawa dia bersalah di mahkamah tidaklah dikira sebagai kerja paksa mengikut pengertian. Ketika masa pandemik yang melanda seluruh dunia, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersama dengan bekerja dari rumah dikenali kepada segelintir masyarakat yang bekerja. Walau begitu, dilaporkan bahawa sebilangan kecil majikan masih memaksa bekerja untuk pergi bekerja seperti biasa. Sehingga melanggar prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh MKN, jelas ini bukan hanya berlaku pada seorang pekerja, tetapi banyak pengguna lain juga berkongsi pengalaman mereka. Terima kasih. Ada sebarang soalan? Sebagaimana yang anda memberitahu bahawa pekerjaan majikan telah dipaksa untuk menghadiri ke tempat kerja walaupun SOP yang telah diketatkan oleh MKN, apakah risiko tertinggi yang mungkin berlaku dan apakah tindakan yang telah dilakukan pihak berkuasa untuk mengawal situasi ini? Pada pandangan saya, risiko tertinggi yang mungkin boleh terjadi berdasarkan pendakwaan seorang pekerja yang mendakwa rakan sekerjanya, ada yang menjadi kontrak rapat pesakit COVID-19 juga dipaksa untuk datang bekerja seperti biasa, ialah situasi ini boleh menimbul sebuah kluster COVID yang baru. Nama saya Tengku Zafri. Saya akan terangkan tentang perkara 7. Dalam subjek ini, jika seseorang melakukan kesalahan yang tidak ada dalam mana-mana undang-undang, maka seseorang itu tidak boleh dikenakan apa-apa hukuman. Dan tidak ada orang yang akan dikenakan hukuman yang lebih besar atas kesalahan daripada yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, seseorang itu yang telah dibebaskan atau disabitkan kesalahan tidak akan dikenakan percubaan ke atasnya
kesalahan yang sama kecuali jika terdapat sabitan atau pembebasan dibatalkan dan pembicaraan semula yang diperintahkan oleh mahkamah yang lebih tinggi daripada mahkamah yang dibebaskan atau disabitkan kesalahan. Ada apa-apa soalan? Saya ada soalan. Apakah perkara positif yang boleh didapati dalam mematuhi perkara 7 ini? Perkara yang positif yang boleh didapati dalam mematuhi perkara 7 ini, dengan mengikuti undang-undang ini, negara kita akan lebih tersusun dan sistem penghukuman kita akan lebih teratur. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Nama saya Adlan Dina. Hari ini saya akan bahaskan tentang kesamarataan. Jika disesuaikan dalam konteks Malaysia, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan semua warga adalah sama di sisi undang-undang. Bagi semua rakyat berhak mendapat perlindungan secara adil dan saksama. Diskriminasi terhadap warga negara tidak boleh dinamakan semata-mata alasan agama, keturunan, warna kulit ataupun tempat lahir maupun jantina. Secara realitinya, Malaysia yang terbina dengan ikatan kontrak sosial telah berlayar membentuk negara sehingga usia 63 tahun. Walaupun kontrak sosial ini tidak pernah disebut dalam perjalanan menuju kemerdekaan, namun ikatan inilah merupakan asas terbinanya negara berteraskan 3 kaum utama negara, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Perjanjian yang tidak bertulis dalam Perlembagaan Persekutuan ini adalah persepahaman antara pemimpin daripada kaum-kaum utama di tanah Melayu yang telah menjadi peraturan atau garis panduan tapi tidak mengikat sesiapa pun. Maka itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan yang boleh ditanyakan tentang topik ini? Apakah yang akan terjadi jika kesamarataan ini tidak pernah diwujudkan ataupun disusulkan? Okay. Pada pendapat saya, secara sendirinya ianya akan mengakibatkan masalah dari segi perkauman dan mungkin lebih teruk daripada teruk akan tercetusnya beberapa puak daripada kaum lain kerana mempunyai ketidakpuas hati terhadap kaum-kaum yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih. Nama saya Nurlayuni. Saya akan membincangkan tentang perkara 9. Pada era kini, pengetahuan kita tentang perkara 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak sangatlah kurang disebabkan kurang faham ataupun kurang membaca dalam kehidupan seharian. Di sini saya akan menjelaskan serba sedikit tentang perkara 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak kepada anda semua. Dari perkara 9 yaitu larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, tidak ada pun seorang warga negara yang boleh dibuang negeri atau ditahan daripada masuk ke dalam persekutuan. Namun demikian, undang-undang dapat menyekat perkara 9 ini atas sebab tujuan ketenteraman awam, kesihatan awam dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah, contohnya seseorang warga negara yang melakukan jenayah serius, kemungkinan akan disekat hak kebebasan perkara 9 terhadap dirinya. Isu semasa yang berkait rapat dengan perkara 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak ini ialah tentang pandemik COVID-19. Ini disebabkan hak kebebasan perkara 9 mereka terpaksa dihadkan bagi membendung penyebaran wabak ini yang mampu membunuh dalam senyap. Kebebasan perkara 9 ini bagi setiap warga negara perlu dititik beratkan oleh pihak berkuasa sekiranya mereka ingin melakukan rentas negeri. Ada sebarang soalan? Okey, saudari Ayuni, saya ingin mengajukan satu soalan kepada anda, iaitu apakah akta yang dikenakan terhadap warga negara yang melanggar perkara 9 ini? Pada pendapat saya, bagi warga negara yang melanggar perkara 9 ini akan dikenakan hukuman di bawah Akta 26/1963 subsection 60-1. Sekian, terima kasih. Saya Aina Nasuha binti Zulkifli akan menerangkan mengenai perkara 10. Untuk pengetahuan semua, perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan ini memperuntukkan setiap warga negara Malaysia mempunyai kebebasan bercakap dan juga bersuara seperti memberi pendapat dan buah fikiran mereka selagi tidak menyentuh isu-isu sensitif. Kebebasan bersuara boleh dikenakan sekatan melalui undang-undang yang dilakukan oleh Parlimen demi keselamatan persekutuan, hubungan baik dengan negara lain, ketenteraman awam ataupun prinsip moral. Pada zaman ini, internet telah menjadi sebuah forum yang rasmi untuk rakyat mengeluarkan dan menyebarkan pendapat mereka kerana internet adalah medium yang mudah bagi menyampaikan sesuatu mesej kepada orang ramai. Dalam konteks kebebasan bersuara, hak asasi adalah tidak mutlak dan kerana senario ini, penapisan kerajaan dilaksanakan bagi menghentikan kesan-kesan negatif yang berkemungkinan tinggi akan timbul hasil pengeluaran buah fikiran di internet. Antara isu semasa yang berkaitan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan ialah terdapat kritikan yang dilemparkan terhadap golongan diraja
seorang pereka grafik telah ditahan polis bagi menyiasat kes menghina Raja Permaisuri Agong. Memang benar bahawa perkara 10 hak kebebasan bercakap dan bersuara tetapi ia tidak mutlak dan terdapat sekatan tertentu di bawah perlembagaan kerana rakyat Malaysia dilarang untuk mempersoalkan tentang isu kewarganegaraan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu dan bumi putera serta kedaulatan raja-raja. Itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan? Saya ada soalan untuk diajukan. Apakah yang akan terjadi jika perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tidak dijalankan di Malaysia? Terima kasih atas soalan tersebut. Pada pendapat saya, jika hak kebebasan bersuara tidak dijalankan di Malaysia, berkemungkinan besar akan berlaku pergaduhan di antara kaum, rakyat dan juga orang ramai kerana tidak dapat memberikan pandangan mereka atas isu-isu yang berlaku. Selain itu, jika warga negara Malaysia tidak dapat hak kebebasan bersuara, itu boleh memberi makna bahawa kita tidak hidup dalam kerajaan demokrasi. Hai, saya Rebecca. Saya akan menerangkan tentang perkara 11. Sebagai seorang warga negara Malaysia, sejauh manakah anda tahu mengenai kebebasan beragama? Kebebasan beragama ini merupakan perkara 11 dalam Perlembagaan Peruntukan Malaysia. Perkara tersebut menerangkan setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Semua rakyat Malaysia mestilah tertakluk kepada undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau mendekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Perkara ini juga tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral. Baru-baru ini, sebuah berita berkenaan perkara 11 telah diterbitkan di Astro Awani, iaitu seorang lelaki bukan Islam yang dikatakan memurtadkan seorang wanita Islam yang videonya telah dipandang serius oleh kerajaan. Kedudukan Islam adalah terjamin di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan beragama untuk penganut agama Islam dan agama lain di Malaysia, termasuklah hak untuk menganutinya dan mengamalkannya. Sampai sini sahaja. Ada sebarang pertanyaan ke tak? Saya ada satu soalan. Okey. Apakah kesan positif perkara 11 yang boleh kamu terangkan? Okey. Pada pendapat saya, kewujudan perkara 11 ini dalam Perlembagaan Persekutuan sangat penting. Ini adalah kerana perkara ini dia telah membawa banyak kesan positif, misalnya kedamaian antara rakyat Malaysia tidak kira bangsa atau agama. Perkara 11 juga dapat mengelakkan banyak salah faham dan mengawal disiplin antara agama masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, nama saya Fatih Nabila dan rakan saya adalah Sabrina akan membahaskan tentang perkara 12. Saya, Fatin dan rakan saya Sabrina akan membahaskan tentang perkara 12. Secara ringkasnya, tidak boleh ada perbezaan terhadap mana-mana jua warga negara semata-mata oleh sebab kaum, agama, keturunan atau tempat lahir untuk mendapatkan aset kepada sistem pendidikan negara. Setiap rakyat adalah berhak menerima pendidikan di Malaysia tanpa melibatkan sebarang diskriminasi atas tiket agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Kemudian, tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyelenggara institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri, tetapi adalah sah bagi persekutuan sesuatu negara menubuhkan atau membantu dalam menubuhkan institusi Islam atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu diberikan. Saya akan serahkan kepada Sabrina. Terima kasih Saudari Fatin. Saya akan meneruskan dengan isu semasa hak berkenaan dengan pendidikan. Seperti yang kita tahu, isu pendidikan sentiasa mendapat perhatian utama pelbagai lapisan masyarakat di negara ini, apatah lagi jika ia melibatkan pelbagai kaum. Contohnya seperti isu terkini berkaitan kuota kemasukan ke universiti awam melalui program matrikulasi. Bagi kaum bumi putra, isu itu tidak perlu dibesarkan kerana itu adalah hak mereka. Manakala bukan bumi putra mempertikaikannya kerana berpendapat kemasukan ke UA seharusnya berdasarkan merit. Begitu juga berlaku sebelum ini apabila ada cadangan pihak tertentu untuk membuka kemasukan ke Universiti Teknologi Marau kepada semua kaum dan tidak terhad kepada Melayu dan bumi putra sahaja.
Bagi kaum Bumiputera, mereka perlu mempertahankan hak dalam dunia pendidikan seperti terkandung di dalam kontrak sosial dan perlembagaan persekutuan. Itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan tentang perkara 12? Ya, saya ada satu soalan. Apakah pandangan anda jika perkara 12 ini tidak dititikberatkan dalam sesebuah negara? Bagi pendapat saya, jika perkara 12 ini tidak dititikberatkan pada zaman kini, mungkin generasi akan datang tidak dapat mempelajari tentang ilmu pendidikan yang sebenar. Dan ianya juga mungkin boleh memberi impak pada mereka yang tidak mengenali pendidikan pada masa akan datang. Terima kasih. Nama saya Muhammad Amin. Saya akan menjelaskan tentang perkara 13 iaitu hak terhadap harta. Hak terhadap harta dikenali sebagai kuasa kepada segala harta yang mempunyai penama seperti hartanah, rumah, kereta dan juga duit. Perkara 13 ini banyak membantu dan memberi rujukan kepada setiap individu yang mempunyai masalah terhadap harta. Secara amnya di Malaysia terbagi kepada dua bahagian iaitu dari sudut sibil dan juga syariah. Contoh harta di bawah sudut syariah ialah seperti harta wakaf dan juga pusaka. Dan terutama kepada orang Islam, mereka mempunyai prosedur dan peruntukan untuk menyelesaikan masalah terhadap harta. Dari sudut sibil pula ialah satu interpretasi dan juga sibil. Hal ini membawa maksud bahawa harta seseorang itu boleh diambil dengan pampasan yang memadai. Isu yang boleh kita dapat untuk jadikan contoh adalah seperti isu Macau scam yang mana semua harta pemilik itu boleh dirampas kerana telah melanggar undang-undang negara. Pihak berkuasa negeri juga boleh mengambil tanah individu jika ia dikehendaki untuk 3 tujuan. Yang pertama, kemudahan awam. Kedua, pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, pelombongan. Kesimpulannya, peruntukan ini dengan jelas menunjukkan bahawa harta seseorang boleh diambil atas dasar undang-undang dan melalui bayaran pampasan. Ada sebarang soalan ke? Saya ada soalan. Pada pendapat Encik Amin, kenapa perkara 13 ni begitu penting untuk setiap individu? Bagi saya, perkara 13 ini amat penting kerana kesemua individu mempunyai hak terhadap harta mereka sendiri. Tetapi mereka juga perlu tahu undang-undang yang dilaksanakan supaya kesemua harta yang diperoleh adalah melalui cara yang betul. Jika seorang itu menggunakan cara yang salah, maka pihak kerajaan boleh mengambil tindakan ke atas dia seperti merampas, membekukan seketika, ambil alih sepenuhnya atau untuk sementara waktu. Terima kasih. Saya rasa itu sahaja daripada kita untuk hari ini. Maka tamatlah kita punya rancangan kita hari ini. Sekian, terima kasih.